Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Okey. So hari ini kita teruskan dengan sharing session lah, webinar Community Coordination Tool based on Microsoft Teams. So sebelum tu kita buat sound check dulu lah. Terus ni kita pakai Team Lab, dia one way communication. So suppose dekat skrin tuan-puan boleh nampak dua benda lah, satu muka saya, satu lagi skrin saya. Right, so kita test. So tuan-puan tak boleh nak berkata-kata dalam Team Lab ni, so boleh chat je, live event Q&A kat sini . Okey, dah ada respon, dengar. So untuk sharing session hari ni, dia berkisar tentang Microsoft Teams lah. Okey, Microsoft Teams, saya buka Teams. So rasanya semua dah pernah pakai Microsoft Teams ni. So, kita buka Office 365. So tapi ni ada banyak lah. So salah satunya adalah Teams. Okay, Teams ni saya guna satu untuk kelas of course. Lagi satu untuk komiti. Saya adalah pengurus jawatankuasa projek tahun akhir. So kenapa kita guna Teams? Sebab situasi sekarang lah, COVID-19. Masa tu saya pegang jawatankuasa PTA ni. Cabaran yang pertama yang saya dapat masa tu adalah macam mana saya nak collect video marketing daripada student. Okay, sebab yang sebelum tu tugas collect video tu di bawah tanggungjawab MPP. So student ni apa dia buat? Dia akan submit menggunakan thumb drive lah. Okay, dia copy dalam thumb drive dia dan dia serahkan dekat jawatankuasa Biro Akademik MPP. Right, so since masa tu PKP semua duduk jauh-jauh, so kita kena buat online saja. So saya ada dua pilihan saja masa tu, sama ada YouTube ataupun yang saya jumpa Microsoft Stream. STREAM. Ni Microsoft Stream. Right. So kenapa saya pakai Stream? Satu, sebab Mara dah provide kita dengan Microsoft Team ni. Right. Tapi kita ada dua domain. Satu MJI, satu Mara. So saya dapati penggunaan domain MJI lebih mudah bila melibatkan student. Okay, sebab student dia ada email domain MJI, dia tak ada email domain Mara, that's why kita pakai Teams domain MJI. Right. So saya cerita sikit pasal team, saya bukan expert team. Right. So kalau dalam team ni, kalau kita nak create team, join or create team ni, right. So bila kita create team, so dia ada 4 jenis team. Okay. Class team, PLC Professional Learning Community, kemudian ada staff team dan ada team. So masa tu saya confused juga which type of team yang saya perlu guna. Right. So kalau saya guna kelas ni biasa guna untuk kelas lah. Right. Sebab bila dalam kelas team dia ada saya tunjuk. Ini contoh kelas team. Right. First bila kita come out dengan kelas team, dia provide kita ada post tab, dan kita panggil tab, file tab, okay, dan dia ada kelas notebook. Right, so kelas notebook ni very useful bila kita nak assignment kepada student lah. Right, so maksudnya kalau student tu submit dalam dia punya notebook sendiri, student lain tak boleh nampak dia punya hasil kerja lah dalam kelas notebook. Tapi kalau dalam PLC notebook ni, yang saya pakai untuk final year project 2 ni, untuk PLC notebook ni,
Dia tak ada function macam tu. Okay. So anything yang saya share ni semua orang boleh tengok. As long as dia member of the team lah. Okay. Ataupun kalau anybody dalam members dalam team tu, kalau dia submit apa-apa dalam PLC notebook ni, right, semua orang boleh tengok dan semua orang boleh buat macam-macam lah, okay, dengan dokumen tu. Itu beza PLC notebook dengan kelas notebook, right. So on that time saya decide kita pakai saya rasa first time saya pakai kelas notebook, kemudian saya tukar kepada PLC notebook, okay, Professional Learning Community lah. Okay, so apa yang saya buat dalam team saya ni, so ni ada special request lah. Okay, macam mana saya add tab ni, add tab dekat atas ni, ada banyak tab lah. So actually kita boleh add macam-macam benda dalam ni. Contoh kalau macam saya nak add jadual demonstrasi ni, macam mana saya add. So actually jadual demonstrasi ni dalam bentuk PDF. So apa saya buat, saya kena upload PDF file jadual tu, okay, ke dalam file ni. Okay, saya upload dalam file. Biasa saya upload dalam dokumen komiti. Sorry, saya punya ni tak berapa organize. Dokumen komiti, right. So saya upload timetable, okay. Timetable PSP publish, timetable PSD publish. So yang ada sekarang adalah timetable PSD publish, right. So katalah saya nak upload timetable OSP publish, right. So apa saya buat, saya klik dekat plus tab ni, okay. So kita nak upload PDF, so kita boleh ambil PDF ni, right. So saya boleh letak apa-apa nama lah saya nak, okay, jadual pembentangan online, contoh, right. Then saya navigate ke dokumen tadi lah, PDF file tadi, timetable OSP publish, right. Lepas kita dah navigate, so dia ada function, kita boleh select sama ada kita nak post ke dalam kita punya post tab ataupun tak. Kalau saya biarkan dia check, dia akan post lah, okay. Okay, so dia akan keluar dekat kita punya tab atas ni, right. So dekat tab ni kita boleh rename lah kalau kita nak rename, dan kita boleh remove. Ni apa yang saya buat lah, right. Dan saya check tadi post, so dia akan post ke sini lah. So biasa apa yang saya buat, saya akan reply, contoh dia add student, right. So yang ni saya dah create tag, okay, untuk student. Tag ni bilangan maksimum dia adalah 100 saja, right. That's why saya kena create 2 tag untuk student. Saya tak student L dan student P, right. So saya tag student, okay, lepas tu saya buat announcement lah, okay. Bila saya buat announcement dengan saya tag student ni, so, dia akan keluar notification kalau student tu install Microsoft Teams dalam dia punya phone, okay, dia akan keluar notification. So that student tu alert lah apa benda yang kita buat, apa benda changes ataupun additional info yang kita masukkan dalam Teams, right. So untuk buat tag ni, so actually boleh buat dekat general, kerja dia renyah sikit. Ni manage tag, okay, dekat manage tag, so kita boleh create tag, okay. Saya create tag FFP committee, student L, student P, and then supervisor, right.
Okay, so first kita create tag. Macam mana kita nak masukkan orang dalam tag ni? Okay. So actually kita nak masuk orang, kita kena pergi dekat manage team. Okay, bila kita pergi kat manage team dekat under tag member ni, dia akan keluar semua member dalam team itulah. Okay. So kita boleh dekat bahagian ni, kolom tag ni. Okay. Sini kita boleh add tag lah. WP committee. Ni Zarina, Pinti terus pengarah, dia tak ada tag apa-apa. Right, so boleh masuk tag. Create tag. Dan berita buruknya adalah kita kena tag ni, kita kena buat one by one. Kita tak boleh buat macam lamsam, tak boleh. One by one. So renyah sikit lah. Okay, tapi dia memudahkan untuk akan datang. Ni macam ni, saya ajar, saya tak tag, saya boleh tag dia supervisor. Okay. So bila once kita nak post, kita ada letak something new dalam kita punya Teams. So kita boleh letak kat dalam post dan kita tag individu berkenaan, so that dia akan dapat notification lah. Right. So yang lain yang kita boleh upload dekat atas tag ni, macam ni saya upload manual, ini PDF. Ada apa lagi? Okay, ini saya upload video marketing student. Right, so video marketing student, once dia submit, okay, dia akan masuk dekat stream. Okay, so dekat sini saya share stream. Okay, Microsoft Stream. So daripada sini dia boleh terus pergi, bila kita klik Microsoft Stream ni, dia boleh terus masuk dalam Microsoft Stream. Okay, directly to that channel. Okay, channel yang sama. So keluarlah. So untuk student group ni, saya create code. Tujuan kita create code. Code ni dia ada makna dia lah. M yang depan ni, huruf M depan ni dia represent program ataupun jabatan student tu. L ni bulan L. So saya tak boleh ambil pangkal nama bulan. Contoh macam Januari, saya nak ambil J, tak boleh. Sebab kita ada J untuk Januari, J untuk Julai. So apa saya buat A, B, C, D, E sampai 12 lah, sampai L lah. L tak silap saya 12. A, B, J, K, L. L 12. Okay. So, maksudnya bulan 12 tahun 2019. Ini adalah sesi dia masuk, dia register untuk FYP 1. Okay, saya pakai FYP 1 lah, L19. So kalau tuan-puan tengok untuk FYP 2, ni untuk FYP 2 SEM ni. Right, untuk FYP 1 SEM ni, kita pakai S20. I20. I maksudnya dia 9. Yang 9 maksudnya dia bulan September. Dia start FYP 1 bulan September tahun 2020. Right. So yang belakang ni, nombor belakang 2 yang belakang ni adalah nombor kumpulan dia lah. Okay, tujuan saya buat group code ni, satu kita mudah nak sorting. Okay, kita boleh set default sort ni by name. Okay, so dia akan sort cantik lah untuk kita. CL1901, CL1902, 1903 dan seterusnya. Right. So macam mana? So of course channel ni kita kena create dulu. Okay, kita create dekat dalam Microsoft Stream lah. Okay, kita create channel, description. Okay, dia ada group channel ni maksudnya untuk team ni saja, channel access lah. Team ni saja ataupun kita boleh letak company worldwide. Okay, semua orang dalam MJI boleh menonton video ni. So saya set di company wide channel. Right. Kemudian kita kena keluarkan satu tutorial lah untuk student upload. Right. So macam mana saya masukkan channel tu dalam team? Saya just klik plus ni. Okay, kita ada stream. Okay, stream. Right. So untuk kita masukkan channel tu, kita kena paste direct link to a Microsoft Stream. So kita kena dapatkan direct link untuk channel ni.
Macam mana dapat direct link dia? My content, channel. Ini yang terkini. Okay, L19. Share. So just copy link ni. So kita paste. Okay, then select. Right, so ni tab name kita lah yang kita nak dia tertera kat atas ni. Macam ni saya biarkan L19 video marketing tutorial. Right, kemudian kita save dan kita post. Right, so selain daripada video tadi, PDF, video, kemudian saya boleh share Microsoft Form. So normally bila kita create form, kita just create form, then kita copy link dan kita share dengan individu berkenaan lah. Right, so untuk bila ada team ni, saya boleh letak form tu dalam team. So student saya tak bagi link, saya cuma mention kat dia, saya beritahu dia, okay, form kita dah masukkan dalam team. So dia just masuk dalam team, so dia cari form yang berkenaan, dan dia boleh fill up the form lah. It's straightforward from the team. Right, cara dia pun sama, klik plus ni. Okay, kita ada form. Right, so sama ada kita nak create form baru ataupun kita add existing form. So normal practice yang saya pakai, saya create form dulu, kemudian saya akan add existing form. Okay, ni list form yang ada dalam saya punya apa? OneDrive. Ya, ada banyak lah. So untuk share form ni kita boleh share dua benda. Right, okay, sekejap. Saya letak apa? Upload presentation, slide presentation misalnya. Right, so kita boleh letak collect respon. Okay, kalau collect respon dia akan show macam ni lah. Ini collect respon lah. Yang kedua, kita boleh show result. Okay, so bila dia show result, dia akan show result lah. Contoh, kalau saya letak sini. Okay, dia keluar macam ni. Ni result dia lah. Sama macam dalam Microsoft Form tu. So apa lagi dalam ni? Banyak saya share PDF lah. So macam yang form ada yang tanya macam mana kita nak share Excel. Right, so kalau kita nak share Excel, so dia ada ni lah Excel. So, kita boleh share Excel lah. Okay, sama juga macam konsep PDF tadi. File Excel tadi kita kena upload dekat dalam kita punya file ni dulu. File tab ni, okay, kita upload dulu dalam mana-mana pun tak kisah sebenarnya. Okay, mana-mana folder pun tak kisah. Kat luar ni pun boleh upload. And then plus kita ambil Excel, kita navigate, and then kita save. Right, as simple as that. Right, cuma bila kita masuk file Excel dalam Teams ni, okay, orang boleh edit file tu. Okay, orang boleh edit file tu. Terpulang pada kita jenis file apa yang kita nak letak dalam Teams ni. Kalau kita nak bagi dia edit, kita jangan protect lah. Okay, semalam saya dah tunjuk macam mana cara nak protect. So, kalau kita tak nak bagi orang edit, kita just nak display saja, kita protect dulu file kita. File Excel tu kita protect. Kita protect dan kita letak dekat sini, dekat dalam Teams, orang tak boleh edit lah. Itu saja. Right, so the new thing yang saya jumpa, ya, saya tak letak dalam ni sini. Ni slide presentation. Okay. So ni kita instruct student to upload slide presentation. Right, then dia akan list out dekat sini lah. So ini benda apa ni sebenarnya? Apps apa? Dia
Ini adalah apps Microsoft List panggil. Okay, Microsoft List. So bila ada Microsoft List ni mudah, bila student upload, dia akan keluar group code saja kat sini. Right, so saya boleh sort group code ni. Right, kalau macam CL1901 ni, kita boleh klik dia, dia buka. Right, so ada attachment yang dia upload lah. So kita boleh buka attachment tu. Right, so macam mana student hantar slide presentation ni, sama juga saya pakai Microsoft Form. Right, so ni yang saya akan tunjukkan secara detail pada hari ni lah. Macam mana kita nak create something like this. Right, so ni antara cabaran besar saya as a committee manager. So macam mana saya nak collect dokumen macam ni lah. Okay, slide presentation ni daripada student yang ramai. Right, so sebelum ni saya just pakai Microsoft Form. So dia ada function boleh upload file, boleh upload attachment kat dalam form tu. So bila student upload dalam form, so kita tahu bila dia upload dalam form, dia akan masuk ke dalam satu folder. Right, folder tu dia duduk dekat dalam OneDrive. Right, dan masalah paling besar adalah bila kita nak sort, okay, all the submitted files tu lah. So student ni dia keluar macam-macam nama file ada. Right, even though kita dah guide dia, okay, kita dah letak satu standard nama, dia masih tak boleh nak follow. Right, itu cabaran paling besar lah. So saya ada jumpa benda ni. Right, sebelum saya tunjuk benda ni, so saya explain sikit channel ni. So untuk channel ni, once kita create team, kita akan ada general channel. Right, dekat general channel ni, semua orang, semua member lah. Okay, member ke, owner ke, dia boleh nampak general channel ni. Right, and then saya ada create channel-channel yang lain. Okay, channel-channel yang lain. So semua ada tanda lock ni. Tanda lock ni maksudnya dia private. Private maksudnya member. Member of that channel saja yang boleh nampak channel ni lah. Okay, so private channel ni dia ada kelebihan dan dia ada kekurangan dia lah. Salah satu kekurangan dia bila kita create private channel ni, kita tak boleh nak schedule meeting. Right, dia tak ada clause schedule meeting. Right, kalau dekat general ni, dia boleh ada schedule a meeting. Right, so untuk seminar online baru-baru ni, seperti saya buat, saya create channel. So saya nak schedulekan meeting tu. Right, so ni apa yang saya buat lah. So ni schedule meeting lah. So macam ni kita nak schedule meeting macam ni. Satu cara yang diperlukan adalah get email address of that channel. Okay, boleh copy. Kemudian saya tak ingat cara dia buat. Kalender kot. Okay, dekat kalender, tu kata hari ni, klik tanda new meeting ni, schedule a meeting. Right, add title lah. Demo create schedule meeting in private channel. Okay. Kuala Lumpur. So require attendees ni kita kena paste email tadi. Right, so kita kena buang ni lah. Kita nak email saja. Okay, sampai dia keluar macam ni. Okay, kemudian ni tarikh semua macam biasa. So add channel.
Tak payah add channel, saya rasa tak payah add channel. Test. Send. Right. So dia akan keluar post dekat sini. Okay, dekat kita punya post. Right. So bila kita nak join meeting, kita boleh just click here to join meeting lah. Okay. Itu satu cara. Sama juga kalau kita nak add dulu tak ada function add YouTube, sekarang ni baru ada function add YouTube. So actually dekat general channel ni kita boleh add YouTube. Okay, ada YouTube. So kita cuma perlu dapatkan link YouTube tu dan kita paste dekat sini. Right, so untuk private channel tak boleh add YouTube. Ni boleh pula. Saya tak sure. Tapi itu yang saya buat tak boleh. So bila tak boleh add YouTube, apa saya buat? Saya add website. Okay, kita boleh add website. Nama website tu dan kita paste URL YouTube tu lah. And then kita boleh post kat dalam kita punya private channel. Right. Okay, ada satu benda best. Berkenaan dengan notebook ni, OneNote kan. So bila kita create team, notebook ni dia automatic generate dalam ni. Right. So actually notebook ni dia daripada OneNote. So kita boleh create daripada luar. Contoh ni OneNote class notebook. So kita kena sign in dulu. Okay, kita boleh create class notebook. Okay, notebook name Onigiri. Nama lain lah. Suzuki. Next. Okay. Ni kalau kita nak add terus teacher dalam ni pun boleh. Tak nak add dulu pun boleh. Next. Ni kita boleh add student name. Add kemudian pun boleh. Ini kita boleh, ni pun sama. Nak manage sekarang boleh, nak manage kemudian pun boleh. Okay, so kita dah create. So ini notebook kita lah. Okay, kita boleh manage macam biasa. Tapi notebook ni dia tak duduk dalam team. Mana-mana team. Tak. Okay, sebab kita create dia daripada luar. So actually notes ni sebenarnya kita boleh masukkan dalam kita punya team. Right, even though kita dah ada PLC notebook dalam ni, kita boleh masukkan right, OneNote. Right. Tapi untuk kelas notebook dia tak benarkan. Right, macam ni kan. Kita dah ada tadi Suzuki 2021. Right, tapi Suzuki 2021 ni dia adalah notebook kelas untuk kelas. Right. So dia tak benarkan. Kalau saya tekan save, we don't support adding class or staff notebook at the moment. Okay. So dia tak bagi. So macam mana kita nak add? Macam mana?
copy link notebook ni. Okay, copy. So kita boleh masukkan dia dalam team menggunakan website. Paste link tadi. Okay. Right, see. So dalam kita punya team, kita boleh letak banyak notebook. So benda ni saya belum try lagi. Saya dah jumpa lama tapi saya belum try lagi. Saya akan cuba untuk next FYP punya organisation. Right, which is saya akan create notebook ni, kelas notebook untuk setiap program dan saya letak dalam satu team lah. Okay, dalam satu team. So dekat dalam OneNote ni, so boleh klik dekat kelas notebook. Kita boleh add or remove student dekat sini lah. Okay, add or remove student, add or remove teacher dekat dalam ni. Right, so that semua program punya kelas notebook dia duduk dalam satu team. Okay, yang tu nanti kita akan cuba. Right. So sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak buat benda ni. Okay, slide presentation ni. List. Kita nak collect dokumen ataupun anything daripada student ataupun daripada staff ke whatever. Right, then kita nak list out macam ni. Right. So saya ada buat note berkenaan dengan ini. Saya namakan dia organizing document collection. Okay. Ada physical form. Sometimes kita nak macam FYP, kita ada macam-macam jenis form. FYP A1, FYP A2, A3, right, which is semua physical form. Right. So student kena fill up that form manually. Dia kena ambil initial, ketua jabatan, supervisor dia, kemudian dia scan, kemudian kita minta dia upload. Right. Ataupun macam tadi slide presentation ataupun maybe report. Right. So problem bila saya minta dia upload guna straightforward directly pakai Microsoft Form. Right. So dekat dalam OneDrive tempat di mana attachment file tu diletakkan, right, dia akan keluar macam ni. Right. Tengok ada macam-macam nama tu dia letak. Right. So macam ni dia letak nama. Okeylah, Muhammad Zubair Azla. Ada lagi satu masalah, dia ni jabatan mana? Kan kelas mana? Saya tak tahu. Right, dan kita nak kena cari, susahlah nak sorting benda macam ni. Right. So solution dia kita boleh buat structured list macam ni lah. Okay, when it comes to online document collection, first thing we need to figure out is the file name. Why? First, we need to know which file is belong to who. Second, we might need to sort the file according to group, but only and only with a standard file name created by the sender. Then we as the coordinator might easily carry out the task. Okay, the author believed the most difficult task most of the time was to instruct the sender to use a standard file name which had been set by the coordinator. Right, thanks to Microsoft, they got the solution, maybe not the best, but it is working fine so far. Okay, here we go. So proses dia mudah. Okay, submit macam biasa dekat dalam form. Okay, kita create form and then kita provide link. Macam tadi saya letak dalam team, kita boleh letak form tu dalam team. Right, so daripada form ni dia akan masuk ke dalam list and then list ni kita akan share dalam team. Right, so that semua orang boleh nampak lah. Okay, dalam Teams tu. Right, ini physically yang kita nampak. Internally sebenarnya apa yang berlaku. Okay. So daripada form, all the attachment uploaded, dia akan masuk dekat dalam OneDrive. Okay. Dalam OneDrive. So daripada OneDrive ni kita kena hantar, kita kena panggil OneDrive ni. Okay. Dekat SharePoint. Daripada SharePoint ni baru kita masuk dekat dalam list. Dan baru kita upload dekat dalam, kita letak dekat dalam list ni dalam Teams lah. Right. So untuk buat benda ni, kita perlukan satu lagi apps provided by Microsoft, which is Power Automate. Okay, Power Automate. Step dia mudah saja. First step, kita kena create the form.
So note ni saya ada letak dekat mana? Oh, ada soalan. Bagi contoh, kita buat form untuk test online, ada boleh letak add form kat tab dengan kita letak kat create assignment. Lepas student jawab, mark boleh appear dekat grade. Right, so ada beza. Puan Zalina tanya ni. Ada beza. So yang kita create pakai assignment tu dia akan dia dah flow tu provided by Microsoft. Dia memang dah ada. Right. So bila kita student submit through, kita create through assignment, student submit, so dia akan masuk ke dalam SharePoint actually, dokumen dalam SharePoint. Dokumen tu ada. Dan grade tu kita kena letak lah. Okay. Yang ni boleh pakai, yang create assignment semua tu boleh pakai dengan team kelas jenis, team jenis kelas. Okay. Untuk PLC tak boleh. So note ni saya ada letak dalam file webinar. Ini webinar punya file. Ini saya buang dulu. Okay, first kita kena create form. Ini form yang saya dah create lah. Demo webinar MJI. Right. So dekat dalam form ni saya nak minta student submit contoh slide presentation lah. Okay, ataupun any file. Yang saya nak dia display dekat dalam list. List macam sekarang ni dia display group code saja. Saya nak dia display nama kelas, and then nama student tu. Nama kelas and then nama student tu. Right. So dekat dalam saya punya form, first saya kena collect nama student tu lah. Okay, student name. Kemudian class name. Okay, kita boleh pakai optional punya question type. Di sini saya letak 3 contoh. Daihatsu, Nissan, and then Isuzu. Right. Kemudian saya masukkan question upload your file. Right. So nama-nama ni penting. Upload your file. Class name. Okay, student name penting. Right. So form ni, kalau saya submit, contoh right. So dia keluar dekat mana? So actually dia keluar dekat OneDrive. So attachment yang kita upload tadi, yang saya upload tadi, dia akan keluar dekat OneDrive. Right, dekat dalam OneDrive, pergi dekat apps. Okay, Microsoft Form. Okay, nama form saya tadi, demo webinar MJI. Question. Right, so ni dokumen yang saya upload tadi. Saya baru upload. Right, so dia akan keluar dekat sini. So benda ni kita tak usik. Dia memang akan sentiasa ada dekat sini. Okay. Itu first step, create a form macam biasa. Second step, kita kena create list. Right. So untuk kita create list, first kita kena open SharePoint, select correct team site, site content, select blank list, enter the list name, click on create. Okay, ini the instruction dia. So saya tunjuk. Masuk dalam SharePoint. Right. Cari site yang kita site team lah, team maksudnya team. Right.
Kalau macam ni saya ada create satu Teams untuk tujuan demonstration ni lah. Webinar MJI Muklis Ahmad sini. Right. Ni team saya. So nama dia Webinar MJI Muklis Ahmad. Dekat SharePoint ni saya cari Webinar MJI Muklis Ahmad. Right. So sini saya dah create satu list. Okay. Kalau kita nak create new list, pergi dekat site content. Okay. Klik dekat new and then ambil list. Blank list. So ni boleh letak nama list lah. List. Okay, description kalau nak letak description. Okay, show inside navigation ni apa maksud dia? Kalau kita check, dia akan keluar dekat tepi ni. Kalau kita tak check, dia tak keluar. Right. So dia akan duduk dalam site content ni saja. Right, macam ni, demo list. Right, dia duduk dalam site content. So kalau saya create, okay, dia akan keluar dekat sini. Itu step yang kedua. Yang pertama tadi kita create form. Yang kedua kita create list lah. Okay, dalam SharePoint. Right. So untuk step yang ketiga, kita kena create flow using Power Automate. Yang ni dia panjang sikit. Right, kita go through one by one. First step, kita open Power Automate. Okay, so ni kita punya Power Automate. Flow lah, Microsoft Flow. Right. So kita boleh klik create. Okay. Ambil Instant Cloud. Okay, skip. Step ni semua ada dalam note. Skip. Okay, dia akan keluar macam tu. Right. Dekat sini kita boleh type form. Cari form. Microsoft Form. Right. Ambil ni when a new response is submitted. Okay. Pick a form. Dia mudah je. Pick a form. Follow je guideline yang saya bagi tu. Right. Form yang kita create tadi. So demo webinar MJI misalnya. Kita ambil demo webinar MJI. Right. Selesai. New step. Tambah step. Ambil form lagi. Get response details. Okay, form ID. Demo webinar MJI. Right. Response ID ni, just klik response ID. Okay, kita ada dynamic content kat situ. So mudah. Kemudian add new step. Sekarang kita ambil SharePoint. SharePoint. Right. Switch create item. Okay, create item. So dia minta site address. Site address ni nama kita punya Teams. Right. Saya letak dalam ni webinar MJI. Right. And SharePoint list name. Right. So saya ada dua tadi. Ni yang saya baru create, ni yang saya dah create sebelum ni. Okay, saya letak demo list.
Okay, kemudian dia ada keluar title. Title ni penting. Title ni adalah yang dia akan keluar dekat dalam list ni. List kat sini. Nama structure, nama submitted file tu macam mana. Right. So dekat sini, macam saya cakap tadi, kita nak letak class name dulu. Okay, dan saya letak double dot. Kemudian space satu. Then kita nak letak student name. Right. So next step, new step, dekat sini kita akan cari pass JSON. Okay, ambil pass JSON ni. So content kita adalah kita punya upload file tadi. Class name ni upload your file, right? Nama question untuk upload file tu, upload your file, right? Ini. Kemudian skema ni kita kena copy syntax daripada JSON lah, JSON ni syntax. So untuk syntax tu saya ada letak dalam notes ni. Ini syntax dia. Boleh copy and paste saja. So saya dah bekalkan juga dengan ni lebih mudah nak copy lah dalam bentuk notepad. Just copy and then paste. Okay, next kita cari OneDrive. Okay, ambil OneDrive for Business. Search get file. Oh, ni saya tak hafal lah, saya tengok note. Get file content using pass. Okay. Dekat file pass ni dia adalah sekejap saya buka OneDrive. Oh, ni dah ada OneDrive. Okay, dia bukan file pass yang kita share benda ni. Right, let's see. Ni yang kita share. Bukan yang ni Bukan yang panjang-panjang ni, bukan. Sebenarnya kita kena create sendiri file path tu. Right, ni file path dia. Apps, Microsoft Form, demo, webinar, MJI, question. Okay, sampai question. Right. So kita boleh type sendiri. Backslash apps Microsoft Form. Okay, so nama file. This slash right. So dia sama macam ni. App Microsoft Form, demo webinar MJI, question. Right, ejaan dia mesti sama. Then ambil dekat dynamic content ni, ambil name. Okay, once kita ambil name dia akan pop up macam ni. Click add an action. Okay. Cari SharePoint. Okay, choose add
attachment. Right. Oh, ni dah sampai hujung lah ni. Simple je. Site address, nama team kita. Webinar. List name. So demo list. Right. So ID ambil daripada dynamic content ni. Ambil ID. File name. Name. And then file content. File content. Right. Itu saja. So dah siap ni boleh rename. Demo. Okay. Then boleh save. Right. Boleh save then boleh check lah. Kita punya flow tadi working ataupun tak working. Right. Ni saya tak nak save sebab saya dah create. So ni yang saya dah buat. Dan saya dah test. So boleh check status succeed ataupun tak dekat sini. Right. So dia berjaya lah. Right. So kita boleh pergi dekat kita punya teams. Dah siap tu kita boleh pergi dekat kita punya teams. Right. So dekat dalam ni saya boleh letak satu form. Add existing. Right. Ni yang saya dah create. Demo webinar MJI. Saya tak nak post. So save. Collect respon lah. Right. So saya akan fill up dekat sini. Right. So demo list tu kata sebab ni dekat dalam general tab. General tab maksudnya kalau kita letak list dalam ni, so semua orang boleh nampak. Katalah kita tak nak student nampak benda tu. Right. Kita boleh create satu private channel. Right. Kita add list dalam tu. Add list. Save. Right. Add an existing list. Kita dah create tadi dalam SharePoint. Okey, dia minta SharePoint link. Copy link. So list tu akan keluar kat sini lah. Right, ni yang saya dah test. So student boleh ataupun siapa-siapa lah yang nak submit file. So just submit kat sini. Student name, tak nama apa. Rohani binti Hitam. Right, kelas Nissan. Okay, sudah upload file. Simple step. Open. Okay, submit. Thanks. Okay. And then dia akan keluar dekat dalam demo list. Nissan Rohani binti Hitam. Right. So best yang ni kita boleh sort dia. A to Z, Z to A. And then kita boleh rename. Okay, title, tak nama apa. Class and student. Save. Right. So bila dia dah masuk dalam list ni, kita boleh buka lah. Saya buka ni. Okay. Boleh buka attachment ni. Right. So bila kita buka, bila dia hantar PDF, actually kita boleh draw. Right. Ni kalau rajin nak marking pakai smartphone ke, boleh marking. Saya tak pandai marking pakai ni. Okay. Angka. Okay, dah siap, boleh save. Boleh kita klik save, dia automatik pergi dekat kita punya drive. Okay. So boleh save.
Right. Once kita dah save, katalah ni kita dah mark. Right. Kita boleh add attachment balik dekat sini. Ini manual lah. Okey, nama dia sama. Nama tak boleh sama. Mark. Okey, sudah ada keluar dua-dua. Mark PDF ni pun ada. Sharing session ni pun ada. Right. So, saya tak pasti penggunaan benda ni bagus untuk mana. Maybe untuk apa nama, course. Ada multiple class. Right. Nak buat test selaras ke apa benda ke. Maybe boleh pakai benda ni. Right. So, once kita dah marking apa semua, misalnya kan. So, dekat general ni kita nak share balik yang kita dah marking tadi. Dah habis siap marking semua, baru kita boleh share. Link tadi. Ataupun dah keluar kat sini kan. Ini senang pilih je. Right. So ada mark form kat sini. Okay. So ada soalan, saya tengok kejap. Okay, so far tak ada soalan. So saya rasa setakat tu saja kot sharing saya untuk Microsoft Team ni. Okay, committee coordination using Microsoft Team. Right. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Notes ada dekat sini, file, webinar 4, file, okay. Organizing document collection dengan past JSON syntax. Alright, Assalamualaikum.